Salam sejahtera. Saya Pancis Gian dan juga rakan sekumpulan saya Muhammad Khairul Anwar bin Abdul Aziz dan juga Muhammad Nazrin bin Lokman. Tajuk pada kami hari ini ialah foodborne, iaitu penyakit bawaan makanan ataupun keracunan makanan. Pengenalan serta definisi. Keracunan makanan adalah apa-apa penyakit yang terhasil akibat dari penggunaan makanan yang tercemar, patogen bakteria, virus ataupun parasit yang mencemarkan makanan, kimia atau toksin semula jadi sebagai cendawan. Sesuatu bahan makanan yang rosak atau basi sekaligus dapat merosakkan sistem imun badan, tisu serta menggagalkan fungsi badan dan menyebabkan sakit serta lebih serius iaitu kematian. Faktor. Apakah faktor pembawa keracunan makanan ini? Bagaimana ia tercemar? Menggunakan bahan mentah yang tercemar, menyah beku makanan tidak sempurna, memasak makanan yang tidak sempurna, memasak makanan dengan tidak sempurna, makanan disedia terlalu awal, menyimpan makanan dengan tidak sempurna, menyediakan atau menghidangkan dengan cara yang tidak bersih, menggunakan peralatan yang kotor dan tercemar. Dan faktornya juga ialah makanan yang dibiarkan pada suhu bilik atau untuk tempoh masa yang lama, makanan tidak disimpan dengan baik, serta makanan tidak dimasak dengan sempurna, dan juga makanan disediakan menghidap penyakit dan penghidap penyakit tersebut menyebarkannya melalui makanan seperti typhoid, kepialu dan taun. Dan akibat ini terjadi daripada jangkitan bakteria, virus dan parasit. Toksin yang dihasilkan oleh tumbuhan ataupun haiwan seperti cendawan, agar dan ikan yang tertentu seperti ikan buntal. Toksin yang dihasilkan oleh bakteria dalam makanan sebelumnya ianya dimakan. Bahan-bahan kimia tertentu seperti racun serangga, racun rumpai, bahan pencuci kimia, aditif makanan seperti pengawet yang berlebihan. Dan seterusnya ialah jenis penyakit, dan bahagian ini akan diteruskan oleh Khairul Anwar. Seterusnya adalah jenis penyakit bawaan makanan. Antara penyakit bawaan makanan adalah keracunan makanan. Keracunan makanan memberi kesan yang buruk kepada seseorang. Seseorang yang terkena keracunan makanan akan ada gejala yang dihadapinya. Antaranya ialah cirit-birit berpanjangan. Selain itu, demam berpanjangan dan juga muntah. Seterusnya ialah penyelesaian. Periksa kebersihan makanan dan sekeliling. Pastikan kita membeli makanan dari penjual yang mengamalkan amalan pengendalian makanan yang betul dan memastikan makanan itu selamat. Yang kedua, pastikan makanan tertentu dipisahkan. Pastikan makanan seperti ayam, daging mentah dan makanan laut dipisahkan dari makanan lain ketika membeli belah. Letakkan makanan tersebut di dalam beg plastik lain untuk mengelakkan jus makanan tersebut terkena makanan lain dan untuk mengelakkan bau. Yang ketiga, periksa tin dan balang. Keadaan yang dimaksudkan ialah ketika tin sudah kemek dan menggelembung dan balang yang sudah rosak ataupun retak. Makanan tersebut berkemungkinan besar akan terdapatnya liang udara yang boleh menyebabkan bakteria masuk seterusnya membiak dalam makanan. Antara bakteria bahaya yang mungkin boleh membiak seterusnya menghasilkan toksin di makanan dalam tin ialah Clostridium botulinum. Seterusnya, periksa pembungkusan makanan sejuk beku dan pilih makanan sejuk beku yang tahan lama. Jangan beli makanan sejuk beku sekiranya bungkusannya koyak atau rosak. Elakkan membeli bungkusan yang berada di atas garis beku atau terlalu beku, dan cara untuk mengesannya ialah cari tanda-tanda frost atau air yang telah menjadi ais di dalam bungkusan tersebut. Ini bermaksud makanan tersebut sudah lama disimpan atau dicairkan dan dibekukan semula. Seterusnya, pilih telur segar dengan berhati-hati. Sebelum membeli telur,
Buka cardboard dan pastikan telurnya bersih dan tidak ada yang retak. Pastikan membeli telur yang sejuk sahaja dan ikut arahan pengendalian selamat pada cardboard ketika membeli. Yang terakhir, peka dengan masa dan suhu makanan. Penting untuk menyejukkan makanan yang mudah rosak secepat mungkin setelah berbelanja. Pakar keselamatan makanan menekankan peraturan 2 jam kerana bakteria bahaya dapat membiak dalam makanan yang cepat rosak di antara 40 hingga 140 Fahrenheit. Makanan tersebut tidak boleh dibiarkan pada suhu bilik lebih dari 2 jam. Ubah peraturan tersebut menjadi 1 jam ketika suhu melebihi 90 Fahrenheit kerana ia sering berlaku di dalam kereta di bawah sinaran matahari. Kesimpulannya, penyakit bawaan makanan agak biasa dan boleh memberi pelbagai kesan mulai dari ketidakselesaan ringan hingga penyakit serius atau kematian. Penting untuk mengetahui cara mencegah masalah ini. Dengan hanya mengikuti beberapa panduan mudah, anda dapat secara drastis mengurangi peluang anda terkena penyakit dari makanan yang tercemar.